Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon kenyataan seorang lebih perleh iaitu Kamilin Jamilin. Dia kata asal menyebarkan hadis sahih akan dilabel sebagai Wahabi. Sebelum kita bincang betul ke atau tidak, kita tengok video dia dulu. Di Malaysia kita tahu label Wahabi itu memberi maksud fahaman yang tidak baik. Adakah menyampaikan hadis sahih perkara yang tidak baik? Orang-orang dekat Malaysia ni yang duk pertahankan hadis, yang duk perjuangkan isu-isu hadis, yang duk tegur tentang penyebaran hadis-hadis palsu ni kena label Wahabi. Bila kata ada watak-watak tertentu ni, dia memang ketegak duk bawa hadis-hadis palsu. Yang tu saya tegas sikit. Yang mana saya tak boleh tahan bila kata hadis-hadis. Itu kan bidang kita belajar kan. Kita jadi sedih lah ataupun kita jadi terguris hati bila kita tengok mudah-mudahnya orang duk tempel kat Nabi SAW. Jadi macam itulah apa yang dikata. Bukan dia seorang saja, bahkan ramai lagi dari puak-puak mereka yang duk kata bila mereka sampaikan hadis sahih, mereka akan dilabel sebagai Wahabi. Mereka nak tunjukkan bahawa mereka lah penyelamat hadis sahih dan orang yang tidak sependapat dengan mereka dianggap sebagai pembenci hadis-hadis sahih. Jahat sangat sangkaan tersebut. Tidak ada siapa pun dari umat Islam akan buat macam tu, sama ada Wahabi atau Aswaja. Semua sepakat kena terima hadis sahih dan tolak hadis palsu. Sebab dilabel sebagai Wahabi tu bukanlah sebab mereka menyampaikan hadis sahih semata-mata, tetapi sebab mereka bermudah-mudah memalsukan hadis. Kadang-kadang status hadis tersebut ada khilaf. Ada ulama kata itu hadis palsu dan ada yang kata tidak. Seperti Imam Ibnul Jauzi memuatkan 120 hadis dalam kitab Mawdu'atnya, sedangkan Imam Sayuti mengatakan itu bukan hadis palsu. Tapi mereka akan bersungguh-sungguh kata itu hadis palsu tanpa menceritakan status hadis tersebut ada khilaf. Terkadang mereka ni memalsukan hadis yang dhaif dan mereka cepat memalsukan hadis yang tidak ada asal. Walaupun Imam Syaukani dan Imam Mullah Al-Qari memalsukan hadis yang tidak ada asal, yakni hadis yang tidak ditemui sanadnya. Tetapi Imam Zainuddin Al-Iraqi tidak begitu. Beliau tidak memalsukan hadis tersebut kerana hadis yang tidak ditemui sanadnya tidak semestinya hadis itu palsu. Ini dibuktikan dengan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin yang awalnya terdapat banyak hadis yang tidak ada asalnya. Tetapi setelah ditakhrij, ternyata sebahagian besar hadis-hadis tersebut bukan palsu. Kalaulah Aswaja ni benci sangat dengan hadis-hadis sahih, maka tak akan wujudlah kitab-kitab hadis sahih di bumi Melayu ini. Bahkan kitab-kitab hadis sahih telah diajar di pondok-pondok dan madrasah-madrasah sebelum lebih-lebih perleh ini dilahirkan lagi. Jadi, mereka ni dilabel sebagai Wahabi bukanlah kerana mereka menyampaikan hadis sahih, tetapi kerana sikap buruk yang telah disebutkan tadi. Seterusnya, adakah asatiza Aswaja juga menyebarkan hadis palsu? Ini pun satu tuduhan juga. Mungkin ada, tapi bukan dengan sengaja, kerana ustaz-ustaz ini menakalkan hadis-hadis dari kitab-kitab ulama yang muktabar seperti Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali dan sebagainya, tanpa mereka periksa status hadis tersebut kerana sangkaan baik mereka terhadap Imam Al-Ghazali. Takkan imam besar yang diiktiraf kewarakannya dengan sengaja memasukkan hadis palsu dalam kitabnya. Pun begitu, Imam Ghazali pun manusia, tak lari dari kesilapan. Hasil kajian ulama, daripada 5,600 hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya, hanya 20 hadis yang dinilai sebagai palsu oleh ulama. Jadi kalau ada hadis palsu yang disebarkan oleh asatizah, bukanlah dengan sengaja, dan kadang-kadang status hadis tersebut ada khilaf. Tetapi puak Wahabi tak pernah meraihkan khilaf. Mereka tetap menuduh Aswaja suka menyebarkan hadis palsu. Jadi kesimpulannya, masyarakat kita tidak melabelkan mereka sebagai Wahabi kerana semata-mata mereka menyampaikan hadis sahih. Tetapi mereka dilabel sebagai Wahabi kerana sikap buruk mereka. Seperti mana yang telah disebutkan tadi. Setakat itu saja. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.